Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 11 2020 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-67. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 358. Kita baca dulu beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ayat kita ini masih lagi di dalam siri-siri pendedahan, mendedahkan tembelang perangai si munafikin. Sebab pokok munafik ni, Masya Allah, kerja dia ni perangai dia ni.
nak merusakkan umat Islam dan memporak-porandakan masyarakat yang sedang dibina, yang sedang aman sejahtera, maka pendedahan-pendedahan ini sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu penyakit, tak kenal orang, maka kita akan terjebak dengan perangkap, dengan kerenah, dengan permainan puak-puak munafik. Wal'iyazubillah. Mari kita tengok apa yang telah didedahkan oleh Allah tentang perangai mereka. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Allahu Akbar. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sekali ini Allah sebut dua kategori jantina. Munafiqin, munafiqah. Munafik laki-laki, munafik perempuan. Maknanya munafik ni ada dua-dua. Jantan ada, betina ada. Tua ada, muda ada. Munafik. Setara mana nah dia punya bahayanya? Ba'duhum min ba'd. Allahu Akbar. Setengahnya adalah sama dengan setengah lain. Tengok ayat ni, ulama tadabbur kata Allah sebut ba'duhum min ba'din. Dia panggil geng tula. Bahasa kita kata geng tula, sok pala. Maknanya hak laki-laki kau perempuan kau perangai dia nya menzahirkan iman, mubtinun sembunyikan kufur dalam dada dia. Ini orang tengok luar ni comel, jauh buat ni ada di masjid tu. Dia panggil ba'duhum min ba'din ni maknanya serupa ya buat dia perangai tu dia belakang. Jangan kata ini munafik baik ni. Lah ada munafik baik. Ini dia panggil ayat Quran ba'duhum min ba'd. Dia kata apa? Sinfun wahidun mutasyabihuna fi kufrihim wa nifaqihim. Kalau kata orang panggil spesies dulu. Ba'duhum min ba'd. Kalau kita seolah kita sembelih seekor kambing, daging seekor kambing, paha ke, kaki ke, kepala ke, belakang ke, ba'duhum min ba'd. Ayat ni menunjukkan bahawa bersatu hatinya puak-puak munafikin ini untuk buat kerja tak molek. Apa kerja dia? Tengok ni. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka ini tugas kerja. PA perangai. Kerana buruk dia nya ya'muruna bil munkari, mereka masing-masing menyuruh perbuatan yang jahat. Allahu Akbar, na'udzubillah. Puak dia, kerja dia nya nak ajak orang buat apa? Buat kejahatan. Dia panggil sebaliklah, terbalik. Orang beriman pula ajak orang buat benda baik. Puak munafik ini kerja suruh benda mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, masya-Allah, dan melarang dari perbuatan baik. Kalau kita tengok orang ada sokok atas kepala, ada kepiah cotik atas kepala, tapi menggalakkan orang buat maksiat, melarang orang buat benda makruf, maka itu ada ciri-ciri sifat munafik yang berselindung di sebalik kepiah, di sebalik jubah, di sebalik songkok, di sebalik kain tudung. Kita kata ada ciri munafik. Kita nak jatuh hukum orang ni munafik tak munafik, jangan. Benda itu tersembunyi, Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kita hanya boleh kata ini ciri-ciri perangai munafik. Manakala ada kawan-kawan kita nak jadi penganjur majlis-majlis maksiat, kita engkar, kita nasihat, kita bantah, kita kata jangan buat benda ni. Allahu Akbar. Na'udzubillah.
wa yaqbiduna aydiyahum. Tiga tanda. Yang pertama, larang benda suruh benda mungkar, larang benda ma'ruf. Sifat yang ketiga, dan mereka pula menggenggam tangannya, bakhil, kedeku. Allah. Orang Kelantan kata takar jering. Tak. Jering ni dia punya takar dia polah. Payah nak cabut kan. Ibarat kata. Dia tangan dia tu tertutup daripada keluar zakat, daripada bagi nafkah, daripada infak fi sabilillah. Tapi oleh kerana dia munafik, dia sembunyikan kafir dia, waktu orang minta zakat dia pasal kena bayar. Dalam hati dia menyumpah, mari kutip hasil. Menyumpah tak menyumpah pun pasal dia kena aku, dia kena terima sebab dia declare dia orang Islam. Kalau tidak, kita fardul jizyah atas kepala dia. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, nasullaha fanasiyahum. Allahu Akbar. Dan mereka telah melupakan, tidak menghiraukan perintah Allah. Dia tak ingat Tuhan. Apa jadi? Fanasiyahum. Dan Allah juga melupakan, tidak menghiraukan mereka untuk mencurahkan rahmatnya. Na'udzubillah. Kita jangan ingat musibah-musibah ni bala bencana je. Musibah ni, bila kita tidak diizinkan oleh Allah untuk menyebut nama dia, bila Allah Ta'ala tidak angkatkan kaki kita melangkah ke masjid, ke tempat hayya ala salah, hayya ala falah, itulah di antara musibah yang kita tidak terasa kita ditimpa bala. Na'udzubillah. Sebenarnya kita ditimpa bala, tapi kita tak terasa dia tu bala. Ini yang kita takut. Saya tak ada bala apa? Nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berat sebatang lagi rokok. Bunyi orang kuliah, ustaz tak ada kerja, duduk menyalok di masjid. Ada hak mulut celupar lagi tu kan. Dia tak sering dengar cerita lain. Tapi jangan menghina azan, jangan duk menghina orang duk bagi tazkirah dengan nama Allah, duk baca ayat Quran, kita kata menyalak. Ni apa perangai? Munafik punya perangai. Allah kata apa? Mereka lupa Allah. Allah pun lupakan nak bagi hidayah kepada mereka. Bukan makna Tuhan terlupa. Allah Ta'ala tu maha mengetahui, dia tak akan lupa segala-galanya. Tapi ayat ini dia panggil ayat timbang tara, membalas. Mu lupa nak ingat aku, Tuhan kata aku pun lupa nak beri rahmat kepada kamu. Dalam ayat lain sebalik, Tuhan kata fazkuruni azkurukum. Mu ingat aku ingat kamu. Itu dia panggil ayat balas. Jadi kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita kena mula dulu, ya Rabbi, ya Rabbi. Tuhan turun rahmat, Allah turun keampunan. Kita ingat ya Rabbi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah ingat nak bagi rahmat pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ada tunggu Tuhan tahu belaka minta apa Allah. Itu ayat dipanggil tak betul jalan lah gitu. Baik. Innal munafiqina humul fasiqun. Ni ayat dia panggil mati awal. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Habislah cerita. Mu nak gapo lagi? Orang apa ni, benda makruf kamu sekat, benda mungkar kamu anjurkan, infak rapat tangan, Allah lupa. Dan apa lagi? Fasiqun. Inilah orang jahat, orang yang keluar daripada ketaatan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil 4 ciri-ciri ataupun 5 ciri munafik fasik. Yang kelima itu fasiqun, makna dia ni golongan yang jahat. Kita pergi kepada ayat 68. Apakah hukuman
yang Allah Ta'ala timpakan ke atas munafik. Na'udzubillah. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffar nara jahannam khalidina fiha. Allahu Akbar. Allah menjanjikan orang-orang munafikin laki-laki dan perempuan. Coba perhati. Daripada awal ayat yang kita baca dalam kali ini, munafikin, munafiqat. Maknanya dua kumpulan ni apa dapat? Dan bapak besar dia. Ingat mula, wal kufar dan kafir tulin. Kita kena kata kafir tulin sebab kafir munafik ni kafir tersembunyi. Belah kita duduk. Waktu orang ceramah, dia tukar alok. Orang Kelantan kata tukar alok. Tak tahu. Lepas ceramah, duk buat kedai kopi buat dia. Aku pun ustaz hari ni. Tengah orang tua tu. Nya kata ustaz. Ustaz agak sengih suka. Beres bos. Belakangnya katok kita. Hina Islam macam-macam keren dah. Maka Allah gabung sekali munafikin, munafiqat, kufar. Duk mana buat dia? Nara jahannam khalidina fiha. Dengan dijanjikan dengan neraka Jahannam, mereka kekal dalamnya, wal iyazubillah. Mereka kekal di mana? Dalam neraka. Hiya hasbuhum, cukuplah neraka itu untuk menjadi balasan mereka. Padahal nak duduk mana lagi? Bila sebut neraka ni para jemaah sekalian, cukuplah. Suatu gambaran yang cukup dahsyat, yang cukup buruk, yang cukup segala-galanya. Allahu Akbar. Wa la'anahumullah, dan Allah laknatkan mereka. Apa makna laknat? Laknat ni maknanya Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada segala rahmat. Itu makna laknat. Mal'un dengan mana dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kita minta berlindung min ghadabillah, kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Walahum azabum muqim. Allah. Dan bagi mereka azab seksa yang kekal, azab seksa yang tak hilang-hilang, tak berubah-ubah. Ini yang cukup berbahaya. Tengok ayat yang ke-69. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa aulada. Nasib kamu, hei orang-orang munafik, adalah sama dengan nasib orang-orang yang sebelum kamu yang telah dibinasakan. Na'udzubillah. Nasib kita serupa dengan geng-geng dulu. Geng mana? Orang-orang dulu yang mereka telah mempunyai lebih kekuatan. Kuat. Rumah bukan paku atak zinc. Rumah pahak bukit, korek bukit dalam rumah. Kita buat kemahin zinc, sekali mari angin cabut habis. Mana ada kuat? Wa aktsara amwalan wa aulada, serta lebih berbanyak harta benda dan lebih ramai anak pinak daripada kamu. Wah, tu hebat lagi nak banding dengan mu. Apa jadi Tuhan kata? Fastamta'u bi khalaqihim. La ilaha illallah. Fastamta'u
bi khalaqihim. Seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan sebagai kamu pula telah bersenang-senang dengan bahagia kamu. Jadi puak dia dulu happy, puak dia bersenang-senang kan. Mengubur senang-senang juga, kaya raya atas dunia, masya-Allah tabarakallah. Setara mana hebat puak dulu. Tengok dalam surah-surah yang lepas yang kita dah baca, Allah berkata awalam yasiru fil ardi fanzuru, mu tak berjalan ke atas muka bumi, kita tengok tamadun orang-orang dulu buat rumah dengan bukit, macam-macam. Fir'aun punya angkuh, siapa lah ni dia punya piramid menjadi tempat orang selfie kan. Kita pergi ke Petra, pergi ke Madain Saleh, semua ni tanda-tanda kuasaan, tanda-tanda mereka tu hebat. Allah kata apa? Mereka telah menikmati dunia dia. Fastamta'tum bi khalaqikum, kamu juga telah menikmati apa yang kamu ada. Jadi senang-senanglah kamu sebagaimana kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu telah bersenang-senang dengan bahagian mereka. Wa khuttum kalladzi khadu, ingat baik. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya. masya-Allah tabarakallah. Jadi dalam ayat ini Allah buat musyabahah, buat persamaan. Orang Kelantan kata ada meh, mes dulu. Kelantan dia kacau orang putih macam meh, ada meh ya. Kena belajar kejap, belajar kejap. Maknanya ada persamaan. Siapa dia? Puak munafiki dengan geng dulu. Geng dulu dia ikut syahwat, ikut hawa nafsu, mengejar dunia. Kamu pun sama juga. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kamu pula telah memperkatakan perkara yang salah dan dusta sebagaimana mereka memperkatakannya. Jadi Allah kata kafir munafiki dengan puak kafir tu lain sama ya. Duk menghina Allah Taala, perli nabi-nabi mereka. Bagi munafiki zaman kita ni perli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayatnya, dan bercakap perkataan-perkataan kufur yang sangat berbahaya. Jadi ayat ini kita kena ingatlah. Kita sebagai seorang Islam jangan menuturkan perkataan kufur. Ini kadang-kadang kita nak buat Islam. Bahasa jenis buat lapar nak pakai suk tangan. Ayat dia. Jangan hina. Kita tak mau buat undang-undang hudud, jangan hina hukum hudud. Jangan menghina orang yang berjuang untuk melaksanakan undang-undang Islam. Mereka sudah ada cita-cita, tak dapat cita lain. Kita bukan sahaja ada cita-cita, perli kepada cita-cita murni. Yang orang nak buat baik, kita kata jangan. Itu sangat-sangat berbahaya perbuatan itu. Jangan duk main. Khuttum, jangan mengharungi. Khada yakhudu ni ambil pada perkataan mengharungi. Macam kita jangan masuk dalam air, berenang sekali dengan dia, jangan. Itu dia panggil musyabahah, persamaan di antara munafiqin dengan geng-geng dulu. Musyabahah dalam bab istihza, memperli, menghina, main-main dengan hukum Allah. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang demikian, rusak binasalah amalan-amalan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Amalan baik ada pokok ni kan. Amalan-amalan hak dia buat hak jujur ada, tapi oleh kerana hak dia kafir,
maka seluruh amalan dia tu tidak mendapat pahala pulangan, tidak ada. Wa ulaika humul khasirun, dan merekalah orang-orang yang rugi. Buat kebajikan kerana nak tunjuk ke orang, buat ibadat kerana nak riak, buat ni hak benda baik semuanya bertopengkan kepada Islam, tapi tidak, maka mereka itulah orang yang rugi di akhirat esok. Sebab apa? Sebab semua hak baik dia buat tu tak ada pahala. Tapi hak jahat tu tak ada masalah, hak tu jalan terus. Hak yang jahat tu jalan terus, yang baik tu pahala hilang, jadi rugi belaka. Kita orang Islam pun hati-hati, jangan terperangkap dengan sifat-sifat munafikin yang kerja dia pagi, petang, siang, malam duduk menghina Islam. Ayat 70 Allah Ta'ala suruh tengok orang dulu apa sudah jadi. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitulah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk Madyan, serta negeri-negeri yang telah dibinasakan. Puak apa lagi? Lut dah sebut sini kan. Apa jadi? Mu tak ingat ke apa tu? Kamu tak ambil pengajaran ke mereka? Baru kita tahu. Allahu Akbar. Kaum Nabi Lut terbalik bumi, hujan batu tu jangan duduk buat main-main. Batu tu batu yang melaknat buat-buat jahat. Jangan. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita rasa terkejut tengok orang buat pameran batu burung ababil. Hei, kalau ada sungguhlah, kalau betul batu tu mari menghancurkan orang kafir, kita ngambil kita duduk buat mata tasbih buat apa? Jangan duduk main-main lah benda pelik ni. Atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang, semuanya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang jelas nyata. Lalu mereka mendustakannya, serta Tuhan pun membinasakan mereka. Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allahu Akbar. Allah tidak sekali-kali mengenanya mereka. Tuhan tahu nyanyi mu sendiri itu kaca kan. Lalu mereka mendustakannya. Mereka mendustakan Allah. Sekali-kali tidak membinasakan mereka, tidak menginanya mereka. Allah sekali-kali tidak menginanya mereka, tetapi mereka yang menginanya diri mereka sendiri. Sebab apa? Dia buat zalim diri dia sendiri dengan sebab maksiat, maka dengan maksiat itulah mereka akan apa? Akan binasa. Allahu Akbar. Tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita munafikin dengan munafiqat, ba'duhum min ba'd, orang panggil sedaging, sedarah, satu kepala, tak ada beza. Jadi orang dulu hina Nabi mereka, puak munafikin hina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khuttum kalladhi khadu, mereka kamu bercakap supaya mereka bercakap juga.
maka rusaklah agama, rusaklah peribadi, rusaklah segala-galanya. Allahu Akbar. Ini sangat berbahaya. Tengok ayat 71, perbezaan di antara orang mukmin dengan orang munafikin. Munafikin Allah kata apa? Ba'duhum min ba'd. Tengok ayat. Kita tadabbur di sini ayat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman. Oleh kerana munafik itu saya sebut dua, orang yang beriman dia sebut dua. Laki-laki dan mukminah, orang yang beriman perempuan. Allah tak kata ba'duhum min ba'din, sebahagiannya satu. La, Allah sebut ba'duhum awliya'u ba'd. Setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Ini ciri-ciri keistimewaan orang yang beriman. Puak kafir itu satu kepala, satu geng, satu spesies. Hina Nabi, tak beriman kepada Allah Ta'ala, menyekat orang, buat menganjur kemungkaran, itu dipanggil satu kepala. Tapi orang mukmin berbeza. Allah sifatkan al-mu'minu wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagiannya menjadi penolong, pendukung, pembantu kepada yang lain. Mutahabbuna fillah, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Kita sama, kita orang mukmin, kita berkasih sayang bersama siapa? Kerana Allah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin lain kal bunyan, seperti satu binaan, yashuddu ba'du ba'da, yang menguatkan sebahagian dengan sebahagian lain. Kita buat rumah ni, kalau tiang tidak dibantu oleh semen, tidak dibantu oleh besi dalam, tidak dibantu oleh dinding, tak kuat dia. Pada itulah dia kata seperti bangunan yang masing-masing bantu-membantu, daripada tapak foundation, daripada tiang kepada atap, semuanya masing-masing kuat menguat sama-sama kita. Alhamdulillah. Yang kita bimbang hari ni tak dengan orang kafir, oi hebat pakatan-pakatan. Dengan orang mukmin tibang, apa dia panggil, kutuk mengutuk, hentam-hentam, caci-caci lah. Tinggalkan perbuatan buruk itu. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Nabi kata banding orang mukmin, sama-sama dia tu dalam kasih sayang, tolong menolong, kerja sama, bantu-bantu, seperti tubuh yang satu. Tubuh kita ni sakit kepala, semua rasa sakit. Tak juga. Berjalan-berjalan terlanggar batu, pom, sepak batu. Aduh, siapa dia ada? Mulut, mata, berair, hidung, pasal apa? Itu dia panggil satu. Tidak kata kaki sakit, mata tengok kaki sakit, dah mulut mula-mula start, aduh. Itu bandingan, maknanya kalaulah umat Islam di negara lain dihina, kita di Malaysia juga mesti terasa sahabat kita dihina. Itu bandingan. Hadis ini dalam Muslim. Tengok ciri-ciri orang beriman apa dia? Yang pertama, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka tolong menolong. Munafikin dah ba'duhum min ba'din, mana spesif dia jahat lagu tu lah belakang, hak jatah hak tina siapa. Orang mukmin ba'duhum awliya'u ba'd. Satu, ya'muruna bil ma'ruf. Ciri yang kedua, kerja orang mukmin menyuruh orang buat baik. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Tak payah terjemah dah. Orang tahu dah.
melarang benda mungkar. Ciri yang keempat, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, memberi zakat. Ada harta bayar zakat. Berapa dah kita? 5. Yang keenam, wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa? 5, 6 ciri ini sifat orang mukmin. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Habis. Inilah sifatnya yang kita nak. Apa jadi? Tengok ayat ni terbalik hak tadi. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, jangan takut, dia Tuhan janji, jangan bimbang kita. Apa janji? Akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal dalamnya dan beroleh tempat yang baik dalam syurga Adnin. Tengok nota di bawah, syurga Adnin atau Jannatu Adnin ialah salah satu dari antara syurga yang disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, seperti apa? Dengan Jannatul Naim, Jannatul Firdaus itu dan lain-lainnya. Maka kita kata Jannatu Adnin. Allahu Akbar. Kalau kata sebut bab syurga ni, tak usah duk mikirlah lagu mana Allah sedia apa menu makanan dalam tu, apa pakaian yang kita ada, tak usah duduk mengaru. Dah. Lah ni kita duduk mikir macam mana kita nak menyampaikan kaki kita boleh pijak layak masuk dalam syurga. Itu yang utama. Kemudian bila duduk dalam syurga, apa Tuhan bagi pada kita? Allahu Akbar. Yang besar lah daripada itu, wa ridwanum minallahi akbar, serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya. Allahu Akbar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu al jannah. Dengar ni, bila ahli syurga masuk syurga semua, Allah berfirman, ya ahlal jannah, hei ahli syurga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'dai, ya rabbi, hal raditu, Tuhan tanya kita, mureda dah dengan nikmat aku bui? Fayaqulu wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kami tak reda ya Rabbi, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, kamu Allah Ta'ala beri kepada kami hak mu tak beri ke orang lain. Allahu Akbar. Dengan nikmatnya cukup dekat. Fayaqul, Allah Ta'ala, ala u'tikum afdala min zalik, mun aku beri hak lebih baik daripada itu lagi nak? Fayaqul ya Rabbi, apa lagi lebih baik daripada syurga ni? Fayaqul, Allah Ta'ala berfirman, uhilla alaikum ridwani fala asghatu alaikum ba'dahu abada, aku telah reda kepada kamu, kamu telah mendapat keredaanku, kamu telah mendapat kasih sayangku, aku tak akan murka kata kamu selama-lamanya ya Rabb. Hadis ini dalam Bukhari Muslim.
Maka marilah sama-sama kita berusaha untuk mendapat redha Allah dan dapat menjejakkan kaki kita ke syurga, dan yang tinggi darjat kita dapat redha Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan masuk perbincangan kita dalam ayat yang ke-73, arahan Allah Azza wa Jalla supaya berperang dengan puak-puak kafir, InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.